Selamat pagi, salam sejahtera. Ini isu terbaru tentang 6 ahli bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim yang sebelum ini digelar sebagai 6 jahanam. Tapi jangan silap, sebenarnya belum tentu mereka dapat dijahanamkan. Belum tentu mereka boleh dilucutkan daripada jawatan parlimen. Ini kerana ramai yang silap. Kata kononnya mereka akan confirm hancur lebur, tapi sebenarnya belum tentu. Kerana pindahan Parti Bersatu kemarin belum tentu diluluskan oleh ROS. Itu adalah kenyataannya, perkara pertama. Kedua, kelulusan daripada ROS pasti mengambil masa, bukannya serta-merta, akan diteliti lebih kurang dalam beberapa waktu dan akhirnya baru ada keputusan sama ada pindahan perlembagaan itu boleh diterima atau tidak. Kalau diterima, belum tentu juga 6 ahli parlimen yang dianggap 6 jahanam itu pula akan dapat dilucutkan daripada jawatan kerana perlembagaan Parti Bersatu baru saja digubal kemarin atau dipindah kemarin dan ianya tidak sama dengan tarikh di mana 6 ahli parlimen itu menyatakan sokongan. Jadi ke belakang, yang perpindahan pula ke hadapan. Itu belum tentu dapat digunakan pakai untuk 6 ahli parlimen ataupun tidak. Kalaupun boleh dipakai untuk 6 ahli parlimen, yang ketiga ialah mereka tidak boleh dilucut oleh parlimen ataupun oleh Bersatu secara serta-merta kerana 6 ahli parlimen ini pasti menuntut hak mereka di mahkamah. Dan ingat, pembicaraan di mahkamah bukan seperti yang anda sangka, ingatkan terus selesai. Ia juga akan mengambil masa. Kalau ikut duluan yang pernah kita lihat sebelum ini, boleh mengambil masa sehingga 2 atau 3 tahun. Begitu lamanya kerana dalam sistem undang-undang di Malaysia, mereka boleh membuat rayuan demi rayuan demi rayuan, semakan demi semakan semakan, dan akhirnya barulah ada keputusan. Untuk mengambil masa itu semua, ianya boleh mengambil masa sehingga selama-lamanya sampai lebih kurang dalam 2-3 tahun. Kalau 2-3 tahun tinggal PRU 15. Jadi apa nak takut, itu yang dikatakan oleh ahli parlimen Bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim. Dan akhirnya kata beliau, ahli parlimen Bersatu yang mahu sokong Anwar Ibrahim diseru supaya terus sokong Anwar Ibrahim kalau mahu, kerana ROS belum pun meluluskan pindahan parti. Dengan kata lain, kalau mereka menyokong Anwar Ibrahim pada waktu ini, mereka tidak akan dapat dikenakan tindakan kerana pindahan itu belum pun diluluskan. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein, mengatakan tetap tidak berbelah bahagi dalam menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan berkata, ahli parlimen Bersatu yang lain juga tidak perlu takut. Dia berkata peraturan baru Bersatu untuk menghalang wakil rakyat parti itu berpaling tada dengan menukar sokongan sebenarnya tidak boleh menghalang ahli parlimen Bersatu daripada menyokong Anwar. Saya menyeru ahli parlimen Bersatu yang ada rancangan atau niat untuk bantu kawasan masing-masing dengan memberi sokongan kepada Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim untuk teruskan, kata beliau. Pindahan ini tidak boleh halang sokongan kepada Perdana Menteri ke-10, katanya. Kalau perlembagaan ini belum lagi diluluskan oleh ROS dan boleh dicabar ke mahkamah untuk dicabar. Jangan putus asa, katanya ketika dihubungi Malaysia kini. Syed Abu Hussein antara 6 ahli parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Bersatu hari ini meluluskan pindahan kepada perkara 10 perlembagaan partinya dengan menetapkan peraturan bahawa ahli yang menentang keputusan parti dianggap telah keluar parti sekaligus mencetuskan penguatkuasaan undang-undang anti lompat parti. Bagaimanapun peraturan itu bukan retrospektif, tidak mengambil kira kejadian ahli parlimen Bersatu menukar sokongan sebelum ini. Namun Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata, ahli parlimen Bersatu yang sudah menyokong Anwar Ibrahim akan diminta untuk menyatakan semula pendirian mereka. Jika mereka berbuat demikian, maka mereka akan melanggar peraturan baru itu, kata
beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan pengumuman luar biasa daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Menangkan kita tidak terkejut. Kalau sebelum ini ramai yang menyangka, ramai juga yang mengatakan Anwar Ibrahim ini kononnya kedekut dan sebagainya. Rupa-rupanya Anwar Ibrahim beliaulah yang paling banyak memperjuangkan Melayu, Islam dan juga Bumi Putra. Hari ini Anwar Ibrahim sekali lagi membuktikan beliau ialah Perdana Menteri yang terbaik, Perdana Menteri yang mempertahankan dan memperjuangkan hak Melayu, Islam dan Bumi Putra. Anwar Ibrahim telah mengumumkan satu peruntukan baru, iaitu RM1 bilion untuk dana usahawan Bumi Putra baharu. Saudara-saudara sekalian, RM1 bilion ini adalah membantu Bumi Putra baharu, usahawan Bumi Putra yang baharu. Jauh sekali untuk digunakan bagi tujuan kepentingan sendiri. Kalau sebelum ini banyak program-program yang digunakan kononnya untuk membantu Bumi Putra, rupa-rupanya lain pula yang jadi. Projek diserahkan kepada orang-orang bukan Bumi Putra. Anda tahu apa nama projek tersebut, apa nama pendakwaan tersebut di mahkamah yang baru-baru ini telah pun dibatalkan pembebasannya oleh Mahkamah Rayuan. Anwar Ibrahim pula membantu Bumi Putra baharu dengan nilai 1 bilion. Perdana Menteri berkata kegagalan melahirkan usahawan dalam kelompok Bumi Putra dan Melayu adalah kelemahan terbesar agenda pemerkasaan Bumi Putra sebelum ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan dana permulaan sebanyak 1 bilion ringgit bagi melahirkan generasi baharu usahawan Bumi Putra. Katanya kegagalan melahirkan usahawan dalam kelompok itu adalah kelemahan terbesar agenda pemerkasaan Bumi Putra sebelum ini. Kelemahan terbesar agenda Bumi Putra adalah generasi baharu usahawan Bumi Putra. Kita mesti mampu melahirkan usahawan Bumi Putra yang berjaya menembusi pasaran global, kata Anwar Ibrahim. Begitu juga usahawan muda yang ramai, sebaik mereka ada petanda keupayaan untuk maju, mesti beri segala dukungan seperti disaksikan dalam kelebihan teknologi digital baharu untuk berniaga. Seperti Khairul Amin, katanya dalam majlis penutup Kongres Ekonomi Bumi Putra di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Beliau berkata dana itu akan diuruskan syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat berkaitan pelaburan kerajaan GLIC. Dana itu antara lebih RM2 bilion daripada keseluruhan peruntukan yang diumumkan Anwar dalam KEB 2024. Turut diumumkannya ialah 1 bilion ringgit untuk dana pembiayaan kredit mikro Bumi Putra melalui institusi seperti BSN, Tekun Nasional dan Agrobank untuk pelbagai segmen usahawan Bumi Putra, khasnya wanita, belia dan pesara tentera. Selain itu, Anwar mengumumkan 50 ekar tanah kerajaan di Bandar Malaysia dikekalkan sebagai tanah rizab Melayu. Menteri Kewangan itu menyasarkan keluasan tanah rizab Melayu di bandar akan bertambah kepada 200 ekar dalam tempoh setahun. Beliau turut mengumumkan 200 pemain industri TVET akan melatih 100,000 pelatih daripada pelbagai kaum, namun majoritinya dalam kalangan Bumi Putra yang membolehkan mereka meraih gaji sekitar 3.500 sebulan. Dana RM100 juta turut disediakan bagi penubuhan dana wakaf Mara Madani yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menawarkan diri sebagai penaung. Dalam tempoh 2 tahun, Anwar mengharapkan dana itu mampu berkembang sehingga 1 bilion ringgit. Bagi pembangunan vendor tempatan, beliau mengumumkan tabung geran padanan RM100 juta untuk syarikat kecil. Syarikat kecil ini kadangkala rasa mereka terbiar dan tersisi daripada arus perdana dan tumpuan kongres seperti ini bila maksudkan vendor kita rangkul syarikat kecil. Katanya kerajaan juga bersetuju mewujudkan Pesuruhjaya atau Suruhanjaya pekerja gig bagi melindungi hak pekerja gig seramai 1,2 juta orang, khasnya dari segi keperluan perlindungan
sosial, pertikaian kontrak, serta kemajuan kerjaya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe Malaysia Kita Punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam. Beberapa hari selepas pembebasan Muhyiddin daripada pendakwaan atau pertuduhan rasuah membabitkan beberapa kes, akhirnya ini berlaku kepada Hamzah Zainuddin. Tak sangka Hamzah Zainuddin boleh tahan juga di dalam hal ini. Ada netizen kata itu adalah air mata yang mungkin lakonan. Ada juga netizen yang mengatakan mungkin itu air mata yang gembira. Saya pun tak tahulah mana satu yang benar. Ada juga yang kata itulah kesedihan sebenar Hamzah Zainuddin apabila melihat Muhyiddin Yassin sekali lagi bakal berdepan kes rasuahnya apabila ia dikembalikan semula ke mahkamah selepas baru beberapa bulan dilepaskan daripada pertuduhan tersebut. Itulah ada 3 kemungkinan yang netizen kata. Pertama, mereka kata mungkin Hamzah Zainuddin sebab menangis saat mengetahui Muhyiddin, pembebasan Muhyiddin dibatalkan serta-merta oleh mahkamah. Perkara pertama kata netizen, mungkin itu adalah air mata drama daripada Hamzah Zainuddin, kata mereka. Yang kedua, mungkin itu adalah air mata sedih yang teramat sangat sebab daripada Hamzah Zainuddin. Yang ketiga, ada juga netizen yang cuba-cuba mengaitkan tindakan Hamzah sebab menangis terhadap pendakwaan Muhyiddin itu kerana menangis gembira. Kerana ada netizen kata apabila Muhyiddin kena dakwa sekali lagi, maka adalah harapan Hamzah Zainuddin untuk menjadi presiden Parti Bersatu, kata mereka. Saya pun tak tahu mana satu yang tepat, mana satu yang betul, hanya benak Hamzah Zainuddin yang tahu. Tapi mungkin anda mempunyai pendapat yang sendiri. Anda tulislah dalam ruangan komen mana satukah yang sebenarnya berlaku di benak dan hati Hamzah Zainuddin. Namun demikian dikabarkan Hamzah Zainuddin, Hamzah kata sebab bila Muhyiddin kena dakwa. Setiausaha Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebab sewaktu menyampaikan ucapan pembukaan pada Perhimpunan Agung Khas Bersatu 2024 susulan banyak pertuduhan yang diterima Presiden parti itu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hamzah yang juga ahli Parlimen Larut berkata, beliau bersama perwakilan akan sentiasa bersama membantu Muhyiddin memperjuangkan nasib bangsa, agama dan negara. Marilah kita semua dalam Dewan yang mulia ini mendoakan supaya Allah memberi pertolongan kepada Tan Sri Muhyiddin yang sedang berdepan dengan bermacam-macam masalah, kata beliau. Ada netizen yang kata ialah berdoa jugalah supaya masalah anak menantu Muhyiddin ini yang melarikan diri ke luar negara segera juga dibuka hatinya untuk pulang ke Malaysia semula, kata mereka. Ini apabila menantu Muhyiddin sah bakal didakwa di mahkamah. Tapi beliau masih belum muncul-muncul, belum pulang ke Malaysia. Itu sebabnya ada netizen yang turut berdoa, bukan saja masalah Muhyiddin dapat diselesaikan, tetapi masalah negara mengesan menantu Muhyiddin turut dapat diselesaikan. Mereka juga berdoa supaya Muhyiddin terbuka hati untuk memujuk menantunya pulang ke Malaysia. Kata Hamzah Zainuddin, inilah dia pemimpin yang kita mahukan. Cekal, tabah dan sabar menghadapi cabaran yang ada. Netizen kata, baguslah kalau Muhyiddin cekal, tabah dan sabar menghadapi cabaran yang ada. Tapi kata mereka, banding dengan Anwar Ibrahim, siapakah yang lebih cekal, tabah dan sabar? Anda tentu mempunyai jawapannya. Percayalah, kata Hamzah Zainuddin, bukan hanya bersatu tetapi seluruh rakyat akan sentiasa bersama kita memperjuangkan nasib yang akan ditentukan oleh parti kita, katanya. Sebelum ini media melaporkan usul utama yang akan dibawa pada Perhimpunan Agung Khas tersebut membabitkan pindahan perlembagaan parti.
Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris sebelum ini berkongsi surat makluman mengenai Perhimpunan Agung khas parti itu dijadwal pada 2 Mac. Perhimpunan Agung tersebut dijangka meminda perlembagaan parti susulan tindakan 6 ahli parlimen parti itu menyokong Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut, Hamzah memberitahu bahawa cadangan untuk mengadakan perhimpunan khas itu telah diputuskan dalam mesyuarat pemimpin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini sepakat ahli-ahli parlimen bersatu yang telah pun menyokong Anwar Ibrahim Sangga Muhyiddin. Mereka kata tak akan kosong kerusi kecuali mahkamah yang putuskan. Ini anda share kepada semua orang, khususnya kepada para penyokong Perikatan Nasional, walaupun bahkan kepada semua rakyat Malaysia, bahawa 6 ahli parlimen ini belum habis cerita. Mereka tidak boleh dipecat oleh sesiapa sesenang hati, termasuklah Speaker Dewan Rakyat. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul belum tentu akan memecat mereka. Mungkin silap sedikit, dia akan membuat keputusan menyerahkan kepada mahkamah. Silap-silap hari bulan, dia tidak akan memecat. Kerana ingat, 6 ahli parlimen ini membuat keputusan ketika Perlembagaan Bersatu belum lagi digubal. Maknanya mereka tidak terikat dengan undang-undang tersebut. Jangan menghukum orang yang tidak terikat pada undang-undang sebelumnya. Itulah dia saudara-saudara. Ahli parlimen ini menyangga Muhyiddin. Mereka kata tidak mungkin akan kosong kerusi kecuali mahkamah yang putuskan. 6 ahli parlimen bersatu bertegas untuk tidak mengosongkan mana-mana kerusi sehingga mahkamah memutuskan untuk berbuat demikian. Ahli parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein berkata, tindakan bersatu meluluskan pindaan untuk melucutkan serta-merta keahlian wakil rakyatnya yang menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak bertentangan dengan arahan atau pendirian parti adalah satu perkara yang sia-sia. Katanya, mengapa parti mahu membuat undang-undang berkenaan sedangkan ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dibuat demi masa depan kawasan dan pengundi mereka. Kalau ahli parlimen tidak berpuas hati dengan parti, maka mereka boleh menyokong mana-mana kerajaan demi masa depan dan kawasan masing-masing. Kalau Perikatan Nasional PN dan Bersatu tidak mahu berunding dengan kerajaan untuk mendapatkan kemudahan bantu rakyat serta memberi sokongan untuk stabilkan politik, bagi saya ia satu kerja yang sia-sia untuk bendung seseorang ahli parlimen sebagai seorang pemimpin. Di pihak saya dan rakan-rakan, perkara ini sudah pun berlaku. Kami tetap akan beri sokongan kepada Perdana Menteri dan yakin bahawa Perdana Menteri ada dasar jelas dan usaha nak bantu rakyat, khususnya mengenai kos sara hidup, supaya rakyat mendapat barang keperluan dengan harga yang murah. Bagi kami akan tetap bertegas dan tidak akan kosongkan mana-mana kerusi sehingga mahkamah memutuskan, katanya ketika dihubungi hari ini. Terdahulu Bersatu meluluskan perkara 10 perlembagaan parti itu selepas mendapat sokongan 1956 perwakilan Bersatu yang hadir pada Perhimpunan Agung khas di Pusat Convention Aidil Selayang hari ini. Pindahan perlembagaan itu dibuat susulan tindakan 6 ahli parlimen Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Anwar sebelum ini. Selain Syed Abu Hussein, ahli parlimen lain iaitu dari Jeli, Buah Musang, Kolak Angsar, Labuan dan Tanjung Karang. Dalam pada itu, Syed Abu Hussein meminta supaya ahli parlimen Bersatu yang mahu menyokong kerajaan madani supaya tidak takut untuk berbuat demikian. Saya menyeru mana-mana ahli parlimen untuk tidak takut dengan pindaan berkenaan. Kalau ada niat nak sokong PM, teruskan. Kerana semua peraturan ini boleh dicabar di mahkamah dan belum tentu pindaan ini akan diluluskan oleh pendaftar pertubuhan ROS atau mahkamah, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.
Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan keputusan daripada Parti Bersatu berkaitan dengan 6 ahli parlimen bersatu yang telah menyokong Anwar Ibrahim. Disangkakan bahwa 6 orang ahli parlimen itu tidak akan berganjab. Namun demikian, apa yang berlaku adalah pilihan raya semula buat semula kawasan MP Bersatu yang belot. Itu kata Muhyiddin Yassin. Namun ramai netizen yang mengatakan bahwa kenapa dahulu waktu ahli-ahli parlimen PKR membelot mengkhianati parti PKR, mereka pula tak disokong oleh Muhyiddin untuk meletak jawatan, untuk mengosongkan kerusi parlimen ketika mereka menjadi pengkhianat kepada parti PKR dan Pakatan Harapan. Meskipun pada waktu itu belum ada akta anti lompat parti, namun dari segi moralnya ia sama sahaja seperti yang berlaku pada 6 ahli parlimen bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim. Netizen dan beberapa penganalisis politik mengatakan ianya sebenarnya perbuatan atau salah laku yang setara. Namun pada waktu itu Muhyiddin bersama dengan geng-geng di dalam langkah Sheraton begitu teruja untuk menyokong pengkhianatan yang dilakukan oleh geng-geng seperti Azmin Ali. Pada waktu itu mereka gembira, mereka tidak pula merasa bersalah. Mereka tidak pula merasa bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh para pengundi di kawasan yang dicuri ahli parlimennya oleh langkah Sheraton. Tetapi pada kali ini mereka pula yang kena. Parti Bersatu kena pada muka sendiri, hidung sendiri apabila ahli parlimen bersatu menyokong Anwar Ibrahim, tetapi tidak keluar daripada Parti Bersatu. Jauh lebih baik berbanding perbuatan geng-geng langkah Sheraton yang bukan sahaja meninggalkan sokongan terhadap Anwar Ibrahim pada waktu itu, tetapi juga telah secara langsung masuk Parti Bersatu seperti Azmin Ali. Bukankah itu jauh lebih teruk? Tapi ialah kan, apabila ia berkepentingan untuk mereka sendiri, mereka akan kata itu adalah hak dan kepentingan mereka sendiri. Tapi apabila 6 ahli parlimen bersatu menyokong Anwar Ibrahim, di manakah diletakkan hak mereka untuk menentukan nasib para pengundi di parlimen tersebut, yang mana akibat daripada kegagalan Perikatan Nasional berunding dengan kerajaan untuk mendapatkan peruntukan di kawasan parlimen tersebut, maka para pengundi rakyat di kawasan parlimen tersebutlah yang terabai untuk mendapatkan peruntukan di kawasan tersebut. Hari ini Bersatu berusaha mengosongkan 6 kerusi parlimen yang dipegang anggota parti itu yang baru-baru ini mengumumkan sokongan mereka kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata pihaknya bercadang untuk menyerahkan notis mengenai perkara berkenan kepada Speaker Dewan Rakyat selepas parti itu meminda perlembagaan berhubung keahlian. Namun demikian harus diingat, pindaan tersebut bukan boleh digunakan secara serta-merta. Ianya perlu kelulusan daripada ROS. Maka adakah ia akan mengambil masa yang singkat? Kita pun tak pasti. Dan ianya perlu proses. Kerana beberapa ahli parlimen daripada Parti Bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim sebenarnya bersedia mengosongkan kerusi tetapi enggan meninggalkannya secara senang-senang. Mereka kata mereka tunggu mahkamah yang akan menentukan makna kata. Proses itu pasti akan mengambil masa yang sangat panjang, boleh mengambil masa sehingga 1 hingga 2 tahun kerana prosesnya amat panjang sehingga ke Mahkamah Persekutuan. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional melancarkan mesyuarat agung luar biasa Bersatu hari ini yang diadakan khas untuk memperkenalkan pindaan bertujuan mencegah wakil rakyatnya berpaling tadah pada masa hadapan. Muhyiddin menyelar 6 ahli parlimen Bersatu itu menggelarkan mereka sebagai pengkhianat parti. Katanya Bersatu mahukan pilihan raya kecil di 6 kerusi itu, yaitu Parlimen Tanjung Karang, Bukit Gantang, Golak Kangsar, Gua Musang Jeli dan Labuan.
hari ini pindah supaya terhenti keahlian mereka, yaitu terwujud serta-merta dan kerusi mereka dikosongkan. Setuju soal Muhyiddin. Bila dikosongkan, PRK diadakan semula. Jadi kita pulangkan semula mandat kepada rakyat di 6 kawasan parlimen, kata beliau kepada perwakilan. Muhyiddin berkata dia berharap Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul tidak akan berdolak-dalik apabila Bersatu menyerahkan notis pengosongan kerusi ahli parlimen parti itu. Saya menjangkakan tindakan ini akan mengambil langkah yang sangat panjang. Saya menjangkakan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul tidak akan serta-merta memecat 6 ahli parlimen itu untuk mengosongkan, mengarahkan 6 ahli parlimen itu untuk mengosongkan kerusi mereka, kerana harus diingat 6 ahli parlimen ini membuat keputusan ketika perlembagaan Parti Bersatu belum lagi dipindah. Makna kata mereka tidak terikat dengan undang-undang tersebut. Dan ingat, apapun yang berlaku, mereka masih mempunyai jalan untuk menuntut hak, yaitu melalui mahkamah. Mahkamah pula melalui proses yang sangat panjang. Harus diingat, ia harus bermula daripada rendah sehinggalah ke peringkat persekutuan. Kalau anda masih ingat kes Najib Tun Razak, ia mengambil masa yang sangat panjang. Baru perbicaraan di peringkat rendah pun sudah mengambil masa berbulan-bulan, bahkan ada yang sehingga mengambil bertahun-tahun. Selepas itu pergi pula ke Mahkamah Rayuan. Sama ada 6 ahli parlimen ini kalah atau menang, pasti akan ada yang membawa ke Mahkamah Rayuan. Kalau 6 ahli parlimen ini kalah, mereka akan merayu ke Mahkamah Perayuan. Tapi kalau 6 ahli parlimen ini menang, pasti Parti Bersatu pula yang akan membuat rayuan di Mahkamah Rayuan. Di Mahkamah Rayuan pula pasti akan mengambil masa lagi untuk dibicarakan sama ada rayuan ditolak atau diterima oleh mana-mana pihak yang membuat rayuan, sama ada Parti Bersatu atau 6 ahli parlimen tersebut. Selain itu, seterusnya selepas rayuan di Mahkamah Rayuan, sesiapa juga yang kalah pasti akan membuat lagi rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Di Mahkamah Persekutuan, ianya juga akan mengambil masa yang panjang, mengambil masa beberapa waktu. Dan di sana nanti barulah penentuan yang terakhir, sama ada mereka akan terlucut secara otomatik daripada jawatan parlimen ataupun tidak. Maka dengan itu harus diingat, perlu juga ditunggu keputusan daripada ROS untuk meluluskan pindahan tersebut. Dan kalau semua itu telah pun selesai, barulah pilihan raya muktamad dibuat. Dan di situ juga belum tentu sebenarnya Parti Bersatu boleh menang. Ingat, keadaan PRK dengan PRU bukanlah sama. Ia sangat berbeza. Jadi, belum tentu Parti Bersatu menang. Silap-silap hari bulan, mereka akan menyesal mengosongkan kerusi tersebut kerana mungkin 6 ahli parlimen itu menang di tiket parti yang lain pula. Kita jumpa lagi. Bye-bye.